bincangkan pada pagi ini adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Arwah dan Atiqah ni, Atiqah. Ceritanya tak berapa banyak sangat. Cumanya ada perbincangan tentang apakah mereka itu perlu Islam ataupun tidak. Sebab tu dua orang makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pun saya masukkan sekali antara senarai nama yang dikenali, boleh ditemui cerita mereka. Selebihnya memang tak ada cerita. Tak banyak cerita ataupun memang tak ada cerita terus tentang makcik-makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tambah tolak adalah 17 orang. Itu kalau tak termasuk beberapa nama yang pengkaji sirah kata ini adik-beradik, itu bukan, yang adik-beradik tiri, macam-macam. So, inilah family Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kita faham, umur mereka tak jauh. Kalau umur Hamzah, Abbas, Sofiyah, umurnya umur yang lebih kurang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pangkat mereka adalah ibu dan juga apa-apa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita mulakan dengan profil. Dan dia ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama dia sepupu Nabi. Macam mana pula ni? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab ibu dia adalah Halah binti Wahab. Halah binti Wahab maksudnya adik-beradik dengan Aminah binti Wahab. Ibu kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adik-beradik dengan ibu Nabi. So apa nama ni? Maka dia ada dua hubungan yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, iaitu sebagai makcik, ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai sepupu Nabi. Kerana ibu kepada Sofiyah adalah makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam di belah ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang dalam banyak carian saya pun saya temui yang sama saja, iaitu dikatakan Sofiyah inilah satu-satunya ibu saudara yang perlu Islam. So kita tahu dalam kalangan bapa saudara dan ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu Islam hanyalah Abbas, Hamzah dan Sofiyah. Arwah dan Atiqah tu dia ada perbincangan sikitlah, cuma secara umumnya ulama tak sepakat mereka perlu Islam. So yang confirm 3 orang ni saja daripada 16-17 orang tadi. Dan ini memberikan kita satu nasihat awal lah daripada sirah Nabawiyah. Ketika kita menceritakan Abu Bakar As-Siddiq, kita menceritakan tentang Zaid ibn Harisah sendiri pun, kita tak perasan kadang-kadang bahawa at least Abu Bakar tu kan, ayah dia perlu Islam, isteri dia pun perlu Islam, anak-anak dia perlu Islam, cucu dia pun Muslim juga, dan dia menikmati kelebihan tersebut untuk melihat ahli keluarganya perlu Islam depan mata dia. Dan Zaid ibn Harisah pun ini nama yang sangat kecil dalam sirah sebenarnya, tapi di sisi Islam sangat mulia lah, sebab dia hanyalah seorang hamba yang akhirnya menjadi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi, dan dia menjadi orang yang Nabi merdekakan lah. Zaid ibn Harisah menikah dengan ramai orang sebenarnya, termasuk Ummu Aiman yang kita sentuh sebelum ni. Dan Zaid ada anak namanya Usamah ibn Zaid, dia ada cucu. Dan ini adalah family kecil yang semuanya perlu Islam. Tapi alangkah berbeza nasib yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau dalam kalangan family Nabi sendiri, maksudnya anak-anak Nabi dah lah memang tak ramai, 7 orang saja. Daripada 7 orang itu yang survive sehingga dia boleh mendewasa pun hanya lebih kurang siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, 4 orang je. Dan yang betul-betul hidup selepas Nabi wafat hanya Fatimah saja. Untuk kita faham yang Nabi ada pengalaman kehidupan yang sebegitu beratlah. Dan untuk menerima realiti yang bapa-bapa saudara dan ibu-ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya semua tak perlu Islam kecuali 3 orang ini, itu pun satu cerita yang berat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan ini satu fakta yang kita perlu letak dalam kepala kita bila kita rasa keluarga itu, ialah keluarga ni kalau kita boleh sebut dengan mudah, dia adalah subjek dakwah yang paling payah sekali. Kadang-kadang bila tanya grup mu'alaf yang saya pernah handle sebelum ni pun, yang selalu sebut yang macam mana ayah saya, mak saya payahlah nak ajak dia beluk Islam. Saya tak mampu nak jawab soalan macam tu, dan saya akan cakap dengan rendah diri bahawa memang susah. Dan kita dapat empati kepada kawan-kawan kita yang baru peluk Islam ni, sebab dia sedih lah tengok parents sendiri tak perlu Islam kan, makcik-makcik, pakcik-pakcik sendiri yang mereka sayang, mereka bukan tak sayang kan? Dan Nabi pun begitu, Nabi sayang. Kalau ikut dalam track record kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Yang kita tahu Nabi tak sayang ni seorang je, Abu Lahab je. Bukanlah tak sayang apa pun sebab kejahatan dia kan. Tapi Abu Talib tengok sampai Al-Quran tegur Nabi 2 kali tentang Abu Talib. Menunjukkan Nabi SAW teruji dengan sebegitu beratlah. Dari hal kecintaan Nabi kepada keluarga sendiri pun tidak menyebabkan mereka perlu Islam. Dan kita akan tengok hadis ini nanti yang akan mengajarkan kita tentang itu. Suami pertamanya adalah Al-Harith ibn Harb. Al-Harith ibn Harb maksudnya dia adalah adik-beradik dengan Abu Sufyan ibn Harb daripada Bani Umayyah. Abu Sufyan ayah kepada Muawiyah tu, adik-beradik dia lah Al-Harith ibn Harb, adik-beradik dengan suami pertama Safiyah binti Abdul Muttalib. Okay. Dan saya tak jumpa rekod anak-anak yang dia dapat daripada suami yang pertama. Yang kedua ni lebih masyhur sebab kedua-dua suami ni dinikahi sebelum Islam dan kedua-duanya meninggal dunia sebelum Islam juga. So tak ada cerita banyaklah tentang suami kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Yang kedua ini adalah nama yang besar kerana awal nama dia itu adalah nama ayah kepada seorang sahabat yang sangat popular, Az-Zubair ibn Awam kan. Ini adalah suami kedua Safiyah iaitu Al-Awam bin Khuwailid. Ini pun menyebabkan kita macam pernah dengar nama Khuwailid kan, kalau siapa lagi kalau bukan Khadijah binti Khuwailid. Ni adik-beradik dengan Khadijah pula. Dan tengok macam mana sebab tu saya selalu sebut dalam saya punya kuliah juga, masyarakat sirah ni dia kecil, dia tak besar. So bila menikah tu dia akan jumpa lah kat mana-mana, family tu family ni punya, kita ada saudara, so mereka saling kenal sama sedikit. Al-Awam bin Khuwailid ni adalah abang kepada Khadijah binti Khuwailid dan dapat beberapa orang, 3 setakat yang saya jumpa, 3 orang. Az-Zubair yang paling popular, As-Sa'ib dan Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah ni meninggal dunia ketika kecil. As-Sa'ib dia sempat membesar tapi cerita tak banyak. Yang saya tahu dia peluk Islam. Az-Zubair ini yang akan dikenali sebagai Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair ini 10 yang dijanjikan syurga, top 10 yang peluk Islam. Untuk kita bayangkan dia punya kedudukan yang sangat tinggi. Dan dia peluk Islam sebelum ibunya sendiri, itu Safiyah. Safiyah peluk Islam agak lewat dari sudut generasi era Mekah tu. Untuk dia tu sebagai makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudahlah ibu saudara yang umurnya dekat kan. Dan kita boleh bayangkan ini adalah, kalau saya ingat dalam family saya sendiri pun, saya membesar dengan adik bongsu ayah saya. Sebab dia umur dia beza dalam 10 tahun macam tu. So adik bongsu kepada ayah tu kira macam membesar sama-sama dengan saya sebagai cucu kedua lah. Cucu kedua pada nenek, kita membesar dengan pakcik paling muda sekali kan. Dan kita boleh faham Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun catatannya bagaimana rapatnya Safiyah binti Abdul Muttalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Hamzah. Dan kita akan sentuh nanti kemudian. Dan untuk kita tahu yang Safiyah peluk Islam lewat, itu pun agak unik lah kenapa dia lewat menerima kebenaran, sedangkan dia sepatutnya menjadi antara yang terawal menerima direct dakwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sentuh belum? Belum. Okey, tak apa. Kita sentuh terus masuk next slide. Untuk kita jamah cerita-cerita yang ada ni untuk pelajaran kita, insya-Allah. So yang terawal terima dakwah. Tapi tak semestinya yang terawal peluk Islam. Dia bukan yang terawal peluk Islam. Tapi untuk kita baca riwayat begini, dulu kita baca juga bila kita baca Sirah Nabawiyah. Iaitu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di atas Bukit Safa. Dan kalau ikutkan, ini adalah keratan daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Bukit Safa. Tapi dalam keratan riwayat Tirmizi ini dia macam peristiwa yang berbeza. Okay. Sebagian ulama kata memang ini cerita yang sama dengan peristiwa atas Bukit Safa. Yang penting dia berada dalam time frame yang sama, dalam tempoh yang lebih kurang sama lah, iaitu lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin. Aisyah riwayatkan ketika turunnya arahan Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin maksudnya apa? Sebelum itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berdakwah, Nabi memulakan projek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan natural market. Saya tak tahu pernah sebut tidak perkataan itu dekat sini. Natural market ni maksudnya adalah market yang semula jadi. Kalau dulu masa saya dulu ejen takaful tau. Tapi tak pernah ada klien pun. Lepas tu berhenti, tak retilah jual barang ni. Memang lemah sikit lepas tu. So antara yang dia ajar dalam kelas tu adalah natural market ni. Sebab tu saya pun tak berminat jadi dia tak reti sikit lah. Natural market tu apa?
orang yang kita jumpa everyday, orang yang kita jumpa casually, jiran kita kan, parent, balik kampung jumpa adik-beradik, itu namanya natural market. Ataupun kawan-kawan rapat kita selalu main bola sama-sama, itu natural market dia panggil. Dan Nabi SAW 3 tahun yang pertama dakwah Nabi SAW itu, Nabi fokus kepada natural market ni. Yang secara semula jadi, Nabi kena bergaul dengan jiran, Nabi kena bergaul dengan kawan rapat Nabi, Nabi kena bergaul dengan family Nabi SAW. Maka Nabi dakwah kepada mereka dulu. Okay. Kemudian turun satu ayat ini, surah apa saya tak lupa pula tulis kat sini. Wa anzir ashiratakal aqrabin, serulah kepada ashirah, keluarga-keluarga kamu, wal al-aqrabin, yang terdekat itu. Kaum kerabat lah, kita, kalau kita mudah gunakan perkataan itu. Sebab dalam susur apa nama ni, spektrum masyarakat zaman tu, sosial masyarakat zaman tu, dia ada nama ashirah, ada nama kabilah, ada nama qarabah, ada macam-macam nama. Tapi lebih kurang kalau kita boleh faham ayat ini dengan mudah, Allah meminta Nabi SAW memberikan tumpuan kepada keluarga besar Nabi SAW. Dengan maksud semua. Sebab sebelum itu Nabi fokus kecil-kecil ni, small group. Sekarang ni bila ashirah tu merujuk kepada semua, sebab semua di Mekah tu satu family sebenarnya, keturunan Quraisy. Okay? Itu maksud ashirah al-aqrabin ni. Maka Nabi SAW pun naik Bukit Safa dan Nabi memanggil, kita pun tahu cerita panjang tu agak detail kan, dan Nabi memanggil satu demi satu nama kabilah yang ada, dan ada beberapa nama Nabi sebut secara spesifik. Faqala ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah binti Abdul Muttalib, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keluarga Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum. Tiba-tiba ada beberapa nama yang Nabi sebut per name, dan ini menimbulkan soalan lah, kenapa? Ya. Kalau nama itu digandingkan dengan Fatimah, kita tahu apa sebabnya. Sebab Nabi SAW, of course, Fatimah ni, kalau bayangkan umur Fatimah, baru umur 3 tahun, 4 tahun. Untuk kita faham, ketika Nabi sebut ni, umur Fatimah baru 4 tahun. Itu sangat kecil lah. So, poinnya bukan pada Fatimah yang nak ditekankan oleh Nabi SAW dalam cerita ni. Dalam riwayat ini, kita tengok nama Safiyah bila digandingkan dengan nama Fatimah. Of course, Fatimah umur 4 tahun, belum mukallaf lagi. Masih kecil lagi. Dia takkan buat dosa lagi. Dia masih dalam keadaan fitrah lagi. Apatah lagi dia adalah anak Nabi SAW. Tapi Nabi sebut nama Fatimah sebab Nabi nak maksudkan poin yang seterusnya tu, iaitu wahai Safiyah. Safiyah belum peluk Islam lagi. Wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, anak kepada Abdul Muttalib, dan semua anak-anak keturunan Abdul Muttalib yang lain, bapa saudara Nabi, makcik-makcik Nabi, la amliku lakum minallahi syai'a, saluni min mali ma syi'tum. Yang 14 ni saya kena terjemah dengan cara yang casual sikit lah. Sebab terjemah perkataan tu nanti dia kelang kabut dia punya terjemah dia. Ringkasnya apa yang Nabi sebut adalah, aku ni tidak mempunyai kuasa ke atas kamu. Aku tak dapat nak memberi manfaat ataupun mudarat kepada kamu untuk nasib yang Allah tentukan. Maksudnya, syurga neraka ni milik Allah Ta'ala, aku tidak boleh memberikan ia kepada kamu. Tapi, saluni min mali. Tapi kalau kamu minta harta aku boleh bagi. Maksudnya apa? Nabi SAW kali ini, Nabi menyeru kepada mereka ke arah kebenaran, ke arah Allah Ta'ala. Kerana hanya Allah Ta'ala boleh beri syurga dan neraka. Hanya Allah Ta'ala boleh beri kebaikan dan keburukan di alam akhirat nanti. Tapi aku ni boleh bagi duit lah. Kalau kamu nak minta aku duit, minta aku harta, boleh minta dan aku boleh beri saja. Tapi aku tetap tak boleh tentukan syurga neraka untuk kalian. Kalian kena pilih sendiri. Dalam keratan panjang ucapan Nabi SAW. Dan kita kena faham juga, zaman tu orang trigger lah kalau ada kabilah lain sibuk-sibuk nak jaga tepi kain kabilah lain. Maka dalam ucapan panjang Nabi SAW atas Bukit Safa, Nabi tutup ucapan itu dengan teguran khas buat keluarga khusus Nabi SAW, keluarga Banu Abdul Muttalib ni. Dan ini menyebabkan dia cantik ucapan tu. Sebenarnya ada banyak ucapan Nabi SAW yang saya sendiri yang rasa macam, kenapa Nabi kena ucap macam tu? Macam tak best je. Tapi kalau kita ikut guna, bawa maklumat tentang masyarakat zaman tu, kita akan faham kenapa susunan ucapan Nabi begitu. Tiba-tiba kat ujung nak cerita tentang Banu Muttalib.
Tiba-tiba nak sebut nama Fatimah, Safiyah. Dan itu menandakan ini cara Nabi SAW nak tenangkan masyarakat zaman tu. Nabi bukan mewakili kabilah Banu Hashim menghentam kabilah Banu Makhzum, menghentam kabilah Banu Abdul Dar misalnya. Tapi Nabi nak bagi tahu yang Nabi ni sebagai seorang Rasul. Keluarga Nabi pun Nabi tak boleh nak bela. Tak lagi keluarga lain. Kan? Dan untuk fokus topik Safiyah pada pagi ini, Nabi sebut nama Safiyah. Why? Nabi tak sebut nama Abu Talib. Tak sebut nama Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab nanti yang akan bising kat bawah tu kan. Abu Lahab yang akan bising dan dia kata, Tabbal laka sa'iral yawm. Celakalah kamu, wahai Muhammad, sepanjang hari ini. Alihada jama'tana. Adakah kerana ini kamu himpunkan kami dalam pertemuan pada pagi ini? So dia celakakan Nabi SAW. Itu kan pakcik Nabi SAW juga. Dan Nabi tak lain, Nabi tak reply pun dia. Tapi Safiyah ni special di mata Nabi SAW. Safiyah special sebab dia adalah makcik yang merupakan kawan Nabi membesar sejak daripada Nabi kecil kerana umur mereka sebaya. Okay? Tapi dia peluk Islam bila? Mungkin nak kena bagi time frame juga. Safiyah peluk Islam kalau menurut riwayat yang saya jumpa itu adalah ketika Hamzah peluk Islam. Maka Safiyah, Hamzah dan Muhammad ni walaupun pangkat beza-beza, Nabi adalah anak buah kepada Hamzah dan juga Safiyah. Safiyah ni makcik lah dan Hamzah tu pakcik. Tapi ketika-ketika ni rapat kerana umur mereka dekat. Umur mereka dekat dan kita boleh jangka mereka membesar sama-sama. Dan ini satu keratan hadis riwayat Bukhari pula. Ya. Lebih kurang sama je kandungannya. Saya nak fokus pada nama Safiyah saja. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah. Perenggan yang ke berapa tu? Kedua daripada bawah. Wa ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, makcik Rasulullah. La aghni anka minallahi syai'ah. Aku ni tak boleh buat apa-apa. Aku tak boleh nak memintas apa yang Allah Ta'ala berhak untuk lakukan. Ya. Salini ma syi'ti min mali. Kamu boleh minta segala harta yang aku ada. La aghni anki minallahi syai'ah. Tapi apa yang Allah berhak untuk tentukan, aku tak boleh nak beri. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Tapi merayu kepada nama-nama ni. Menandakan apa? Nabi sayang Safiyah. Dan ini sayang antara anak buah dengan makcik. Dan saya pengalaman peribadi kita pun kalau dengan terutamanya macam makcik yang muda-muda kan, dengan sebagai anak buah kan. Anak buah macam-macam muda-muda sikit, pakcik-pakcik muda-muda sikit. Biasa yang selalu belanja aiskrim tu pakcik-pakcik ni lah. Yang free sikit kan, tak ada benda sangat, dapat dengan kita. Dia lah belanja aiskrim, dia lah ajak keluar, makan, dia makan ke apa kan. So, kita boleh bayangkan pengalaman sama dilalui oleh Nabi SAW dan Nabi berikan dakwah khusus ketika Safiyah belum peluk Islam lagi ketika ini. Nabi ajak Safiyah untuk peluk Islam sama. Dan Nabi juga sebut kalau dalam riwayat Bukhari ini, Nabi sebut nama Abbas. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Perenggan yang ketiga daripada bawah tu kan. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib pun Nabi sebut dalam hadis ini menunjukkan satu lagi senarai yang ditambah oleh Nabi SAW sebagai golongan sasaran Nabi untuk Nabi dakwah secara khusus sebab mereka belum peluk Islam. Okay. Jangan tanyalah nama-nama yang tak ada tu kan. Secara umumnya kalau kita boleh tafsirkan, nama Safiyah ada bermakna kecintaan Nabi kepada Safiyah itu ekstra sikit. Dan sebelum kita ke depan lagi, sebab Zubair ini umur Zubair beza dengan umur Nabi SAW dalam belasan tahun. Kalau ikutkan, bukan belasan tahun. Jauh juga tu sebab Zubair ini peluk Islam dikatakan umurnya belas tahun. 13 tahun secara tepat. 13 tahun umur dia peluk Islam, iaitu ketika awal dakwah Nabi. Dia adalah orang yang peluk Islam selepas Abu Bakar menurut Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam. Dan bila selepas Abu Bakar tu dia orang yang sangat awal lah. Dan oleh kerana umurnya 13, kita tahu umur yang sangat muda, dan dia telah dibesarkan oleh ibundanya tadi, Safiyah binti Abdul Muttalib, pada zaman jahiliah juga kan. Dan ibunya masih menjadi ibu dia ketika dia peluk Islam. Sebab ibu dia hanya akan peluk Islam dalam masa lebih kurang berapa tahun lagi? 6-7 tahun lagi. Sebab tahun ke-6 kenabian baru berlaku peristiwa hijrah ke Habsyah. Balik daripada hijrah ke Habsyah itu barulah Hamzah dan Umar Al-Khattab peluk Islam. Dan masa itulah Safiyah peluk Islam.
So dalam masa 6 tahun. Ada masa 6 tahun lagi sebelum akhirnya Safiyah peluk Islam. Dan ini antara syair, ini syair ni saya jumpa dalam Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ini kitab tarajim, kitab biografi sahabat. Saya cari juga sebab saya baca artikel dulu. Ya, biasalah kalau mula-mula nak baca ni, kita baca sumber yang sekunder kan, sumber yang mudah-mudah sikit. Dan saya kena pastikanlah kat mana sumber ni saya jumpa dalam Isti'ab. Dan ini adalah syair yang diucapkan oleh Safiyah. Adik kepada suami dia. Sebab suaminya akan meninggal dunia kan, suami kedua. Suami kedua yang namanya siapa tadi? Siapa nama suami kedua? Lupa pula kita. Mana nama suami kedua? Al-Awwam. Ya, of course lah, ayah kepada Zubair. Al-Awwam. Al-Awwam bin Khuwailid. Dia ada seorang adik namanya Naufal bin Khuwailid. Dan oleh kerana ayahnya telah meninggal dunia, sewaktu Zubair ini masih baru nak membesar, umur yang sangat kecil, Zubair ini telah dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, Safiyah. Dan Safiyah tidak pernah bernikah lagi ya. Safiyah binti Abdul Muttalib. Walaupun dia masih muda, relatif dia masih muda, 40-an, 30-an. Kematian suami masih muda. Dan Zubair dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Dan dia ditemani, Safiyah ini ditemani oleh Naufal ibn Khuwailid, abang kepada Khadijah juga, dan juga adik kepada Awam, untuk membesarkan Zubair. Dan Naufal ni pernah tegur Safiyah. Dia kata, engkau ni benci ke anak engkau ke? Sebab dia ada kata-kata sebelum syair ni disebutkan. Kata-kata Naufal bin Khuwailid apa dia? Dia kata kepada Safiyah binti Abdul Muttalib, apakah engkau tu benci kepada anak engkau sendiri? Sebab berkeras sangat engkau membesarkan dia. Dan kita kena bayangkan ini di zaman yang dari sudut apa nama ni, survival rate anak-anak itu sangat rendah. Survival rate itu maksudnya apa? Kadar survival apa bahasa Melayu? Kadar kejayaan mana-mana anak kecil untuk survive sampai dia dewasa tu agak rendah. Atas macam-macam faktor, kesihatan dan sebagainya. Apatah lagi apabila seorang itu, anak itu adalah anak yatim macam Zubair. Kan Zubair nasihatnya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berbeza sikit, tapi sekurang-kurangnya ada persamaan, iaitu anak yatim. Anak yatim ni dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, dua golongan yang paling dianiaya pada zaman sirah Nabawiyah adalah al-mar'ah wal yatim. Perempuan dan anak yatim. Ini dua golongan. Dan banyak hadis Nabi memberikan kelebihan kepada penjaga anak yatim kan. Ana wa kafilul yatim kahatain, Nabi sebut. Aku dan penjaga anak yatim adalah sebagaimana dua jari ni di hari akhirat nanti. Akan duduk dekat sama-sama, berkawan dekat syurga. Sebab anak yatim ni sangat special. Kerana mereka pada zaman jahiliah sangat hina. Safiyah binti Abdul Muttalib sedar yang anak dia berpotensi untuk jadi macam tu. So apa dia buat? Memang keras dengan Zubair. Dan sampai Naufal cakap kepada Safiyah, kamu ni macam benci anak sendiri. Dan Safiyah keluarkan syair yang indah ini. Man qala inni abghaduhu faqad kadzab. Siapa yang cakap bahawa aku bencikan anak aku sendiri, dia telah menipu. Wa inna ma adrubuhu likay yalib. Sesungguhnya aku memukulnya supaya dia mendapat keuntungan. Wa yahzimul jaysh wa ya'ti bisalib. Dan supaya dia ni, anak aku ni, menewaskan tentera-tentera dan dia membawa pulang bisalib. Bisalib tu maksudnya salbi, benda-benda yang positif lah, supaya dia pulang dengan satu hasil. Ya. Wala yakun limalihi khaba'un makhabin. Dan dia tidak akan rasa kecewa dengan kurangnya harta dia, kurangnya pemilikan dia. Ya'kulu fil baiti min tamarin wahib. Dan dia di rumah boleh makan tamar dan juga bijirin-bijirin supaya dia kenyang. So point dia apa? Ini syair sebenarnya kan. Saya terjemah tu tak indah lah jadinya kan. Cumanya umumnya apa yang disebut oleh Safiyah adalah memang dia kena latih Zubair untuk jadi begitu. Dan ini memberi satu gambaran untuk kita faham apa yang akan jadi pada Zubair ketika dia membesar adalah berpunca daripada pengalaman pendidikan. Dan jangan terjemah secara direct. Ad-durubu tu maksudnya pukul betul. Dan kalaulah dia pukul betul pun, of course dalam Islam akan memberi timbangan yang berbeza. Ini syair yang dia ucapkan ketika dia seorang musyrikah. Dia belum peluk Islam lagi.
Tapi ini adalah kesan kepada Zubair bila dia membesar, dan dia tahu yang ibu yang sangat menyayangi dia ni nak pastikan dia boleh survive bila melalui kehidupan pada masa akan datang. Okey. Maka Zubair akan menjadi seorang pahlawan sebagaimana yang ibu dia telah harapkan, menjadi seorang pelindung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk terus ke cerita-cerita yang lebih besar tentang Sofiyah. Apa dia? Uhud. Sofiyah ni macam saya sebut sebelum ni pun, perempuan-perempuan di medan jihad ni akan berada di kem yang khusus untuk merawat orang yang terluka, cedera dan sebagainya. Okay. Dan ketika Uhud di separuh masa kedua bertukar menjadi satu medan yang berbeza, yang tiba-tiba para muslimin bertempiaran lari, para wanita yang duduk di kem ni mereka terkejut, kenapa tiba-tiba semua lelaki ni lari tinggalkan medan Uhud? Dan kerana mereka, bayangkan ini antara kisah yang menaikkan martabat wanita dalam sirah. Bukan Sofiyah binti Abdul Muttalib saja, kita dah sebut sebelum ni, Ummu Aiman pun ada di situ. Okay. Asma binti Umayyah pun sama ada di situ. Aisyah pun ada dalam peristiwa ni. Mereka inilah yang mara masuk ke dalam medan Uhud dan mereka tanya soalan ni. An hazimtum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Adakah kamu lari meninggalkan Rasulullah? Sebab mereka tak nampak Nabi lari. Mereka tahu Nabi masih di sana. Dan mereka melihat ramai sahabat tinggalkan medan Uhud. Dan hanya belasan orang saja yang berbaki di samping Nabi SAW. Cuba bayangkan daripada 1,000 orang, bertukar menjadi bawah 20 orang. Sangat sedikit jumlah tu. Maka mereka nampak bagaimana ramai yang lari. Dan Sofiyah yang menyebutkan kalimah ni. Sambil di tangannya memegang perisai. Dan dia kutip. Dia ambil lah apa yang dia nampak di tengah jalan kan. Sebab tentera ni bila nak lari daripada medan jihad, dia akan cabutlah semua baju besi semua tu kan. Dan Sofiyah ambil khanjar, pisau belati kecil ke apa, dan satu sphere, satu perisai, derak, dan dibawa menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan kalimah ni. Adakah kalian lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini Sofiyah, ya. Dan satu saya nak nyatakan satu simpati kepada watak perempuan dalam sirah. Saya harap esok saya ada peluang untuk tulis sirah versi perempuan. Bukan untuk feminism pun, tapi dia lebih kepada macam mana kita nak menghargai semua cerita dalam sirah. Macam mana kita nak menghargai semua watak. Dia macam dalam family jugalah kan, kadang-kadang terutamanya family generasi perempuan aku, generasi saya mungkin beza sebab suami dan isteri tu biasanya equal, masing-masing pun ada career dan sebagainya. Tapi bila tengok nenek saya, mak saya pun begitu. Bila tengok nenek kan, nenek saya pun kematian suami masa umur 40-an. Tak sempat jumpa mak saya sebagai menantu pertama dan tak sempat jumpa kakak saya pun sebagai cucu pertama. So atuk tak sempat jumpa semua. Dan nak ceritanya nenek saya tu adalah suri rumah, tak belajar tak apa. Macam mana dia boleh besarkan anak daripada umur 40 tahun. Sampai sekarang masih menjaga lagi seorang adik, pakcik bongsu tak kahwin-kahwin lagi. Masih jaga kat rumah. So poinnya adalah macam mana nak menghargai watak perempuan dan agak bersimpati dengan perempuan. Kerana medan Uhud, medan yang paling lelaki sekali. Ada cerita para wanita yang mara terus ke medan Uhud kerana mereka melihat para lelaki ni lari. Dan mereka mara ke medan Uhud mencari Rasulullah SAW. Termasuk Sofiyah binti Abdul Muttalib. Dan tak banyak yang diceritakan tentang apa yang Sofiyah buat di situ. Yang penting dia angkat senjata. Menandakan dia ada attempt, ada satu usaha, ada satu cubaan untuk pertahankan Nabi SAW juga. Dan okay. Ini adalah antara cerita yang menyedihkan tentang Sofiyah. Kita sebut tadi Sofiyah peluk Islam ketika Hamzah peluk Islam. Dan kita boleh jangka yang Sofiyah sebenarnya dah lama kebenaran tu barangkali masuk dalam hati dia. Apatah lagi kita tak dengar cerita pun dia pukul Zubair sebab Zubair peluk Islam. Ya. Tak dengar cerita tu. Beza dengan Hamanah binti Hamanah binti Sufyan. Ibu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan dia memang marah anak dia peluk Islam kan. Tapi Sofiyah binti Abdul Muttalib tak pernah persoal dan kritik Zubair sebab Zubair peluk Islam. Kita boleh jangka yang sebenarnya Islam tu dah bersedia untuk masuk ke dalam hati Sofiyah. Cuma menunggu satu signal saja. Dan rupanya signal itu adalah keislaman Hamzah. Adik-beradik yang of course hubungan mereka ni sangat rapat antara Sofiyah dengan Hamzah. Dan bukan saja antara Sofiyah dengan Hamzah. Antara Nabi dengan Hamzah pun hubungannya luar biasa. Apa buktinya?
Kalau kita tengok kisah Wahsy kan, Wahsy yang membaling tombak kepada Hamzah sampai dia mati, syahid dalam medan Uhud. Dan cerita ekstranya walaupun ada kritikan, kisah Hindun yang makan jantung Hamzah kan. So Nabi SAW ketika selepas pembukaan kota Mekah, Nabi membuka juga beberapa tempat lain, Taif, Hunain, dan di sanalah Nabi bertemu semula dengan Wahsy. Melainkan Nabi tak jumpa Wahsy lama dah. Bila Nabi nampak wajah Wahsy ni, Nabi boleh teka, "A anta Wahsy? A wahsyun anta?" So bayangkan, patutnya lah orang yang lama tak jumpa ni, satu rupa je lagi dia ingat kan. Paling-paling ingat pun rupa je lah. Nabi boleh sebut, "A wahsyun anta." Sudahlah memang Nabi kenal Wahsy ni di medan Uhud tu. Baru Nabi nampak Wahsy peranannya adalah bunuh Hamzah. Dan bila Wahsy peluk Islam, selepas pembukaan kota Mekah, berapa tahun lagi tu? Lebih kurang 8 tahun lagi. Kalau Nabi jumpa semula dengan Wahsy, dan Nabi tanya, "Awahsyun anta?" Betul tak engkau ni Wahsy? Dan Wahsy jawab, "Ya." Nabi cakap kepada Wahsy, "Ceritakan kepada aku bagaimana kamu membunuh Hamzah." Dan kenapa Nabi request begitu, saya pun tak ada tafsiran. Kecuali ia menandakan bahawa Nabi SAW memang sangat terkesan dengan kematian Hamzah. Dan Wahsy menceritakan macam mana dia membunuh Hamzah. Dan selepas dia ceritakan tu, Nabi sebut satu kalimah yang membuatkan kita terkejut sikit, tapi kita akan faham Nabi juga adalah seorang manusia. Iaitu Nabi sebut kepada Wahsy, "Mulai hari ini, jangan bagi aku tengok muka kau lagi." Berat ni kalimah ni kan. Nabi tak nak tengok muka Wahsy lagi mulai hari itu. Why? Adakah Nabi tak maafkan Wahsy? Tak, Nabi maafkan. Adakah Wahsy menanggung dosa? Tak. Sebab afallahu amma salaf. Allah dah ampunkan semua dosa orang yang peluk Islam ni. Macam kain putih kan. Tapi Nabi tetap ada satu perasaan yang sangat sensitif. Nabi akan terkenang cerita Hamzah bila nampak wajah Wahsy. So itu perasaan normal untuk mana-mana manusia pun, dia ada satu rasa tak senang. Yalah, bayangkan orang yang bunuh orang yang paling kita sayang. Takkan, ya of course kita akan maafkan dia kalau dia minta maaf ke apa. Betul-betul bertaubat ke apa. Tapi dia tak mudah untuk melihat wajahnya lagi dengan pandangan yang berbeza. Kita akan tengok wajahnya adalah wajah seorang pembunuh kepada kawan rapat aku, kepada pakcik yang sangat aku sayang, Hamzah ini. So Nabi sayang Hamzah, Safiyah pun sayang Hamzah, dan ini adalah cerita ketika Nabi SAW mendapati Hamzah syahid di medan tersebut. Nabi sebut kepada Zubair, sebab Zubair ada dekat sekeliling Nabi. Ini Zubair dan juga ibunya ada dekat medan Uhud yang sama. Zubair ada dekat dengan Nabi SAW. Nabi sebut kepada Zubair, "Alqiha farji'ha la tura ma bi akhiha." Nabi sebut kepada Zubair, "Pergi bawa dia pulang, jangan bagi dia datang sini. Jangan bagi Safiyah datang sini. Jangan bagi dia tengok apa yang berlaku kepada abang dia." Sebab Nabi tahu. Nabi tahu apa yang akan dilihat adalah pandangan yang sangat berat untuk Safiyah hadapi. Sebab Nabi sendiri pun tak tahan bila melihat keadaan Hamzah. Dan Zubair cakap kepada ibu dia, "Ya Ummah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruki an tarji'i." Rasulullah minta kamu untuk pergi. Jangan pergi ke sini, jangan datang ke sini. Dan sebenarnya ada riwayat yang lebih panjang, Safiyah persoalkan, "Tolong lepaskan aku, lepaskan." Dia nak tengok juga Hamzah. Dan dia sebut kalimah ni, "Waqad balagani an qad muthila bi akhi." Dia telah dengar cerita yang ada orang telah merosakkan jasad abang aku, iaitu Hamzah. "Wa dzalika fillah, fama ardana bima kana min dzalik la ahtasabanna wa la asbiranna insyaallah." Untuk apa yang berlaku tu aku telah redha, ya, dan aku bersedia untuk bersabar insyaallah. Dan Zubair pun beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini special request daripada Safiyah. Dia nak tengok juga. Dia nak jumpa abang dia. Dan Zubair beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun benarkan, "Qul sabiliha." Pergi buka jalan untuk Safiyah pergi, dan Safiyah pun datang melihat Hamzah. Wastarja'at, dan Safiyah pun istirja' maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ulang banyak kali. Wastaghfarat lahu, dan Safiyah pun istighfar banyak kali untuk abang dia tadi. Thumma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadufina. Dan akhirnya Nabi minta untuk jenazah Hamzah tu untuk diuruskanlah kepada syahid di medan Uhud. Okay. Dan ini cerita Safiyah di medan Uhud,
Bukan saja dia pergi ke medan tersebut untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi inilah antara pengalaman yang besar yang sangat terkesan untuk Sofia apabila melihat abang yang sangat disayang, yang menjadi punca keislaman dia akhirnya syahid di medan Uhud. Dan bukan saja Sofia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sangat terkesan dengan pemergian Hamzah. Cerita yang lebih unik tentang Sofia sebenarnya adalah di Khandaq. Cerita ini lebih unik daripada cerita Uhud. Sofia ni, kalau kita boleh cerita, wataknya unik sebab dia menggabungkan dua sisi seorang perempuan yang tidak disangka-sangka. Untuk zaman itulah. Yang pertama sebab disediakan anak dia, Zubair, untuk menjadi pahlawan. Biasanya mana-mana ibu zaman tu, dia kurang sikitlah peranan untuk buat benda tu. Ibu-ibu zaman tu biasanya buat kerja-kerja teknikal di dapur, urus itu, urus ini. Itu sudah unik tentang Sofia. Satu lagi keunikan Sofia adalah dia sendiri memang terlibat mengangkat senjata. Dan cerita di Khandaq diiktiraf oleh ramai sejarawan Islam. Dan mereka akan mengatakan Sofia adalah perempuan pertama yang membunuh seorang musyrik di medan jihad. Muslimah pertama. Maksudnya sebelum itu, tak ada mana-mana muslimah yang membunuh musyrik. Seorang musyrik di medan jihad. Terutama di medan jihad. Okay. Dan ini cerita unik di Khandaq. Khandaq apa yang berlaku? 10,000 orang tentera bergabung di utara Madinah, mengepung, dan para muslimin menggali parit yang dalam daripada Harrah Wabrah sampai Harrah Waqim, dua lembah di kanan kiri Madinah. Ada Khandaq, ada parit besar yang melintang sampai ke ujung. Dan di sinilah para Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan para wanita untuk berkumpul di satu husun. Husun ni namanya Husun Banu Harith. Husun ni apa ni? Benteng. Ini macam benteng, barangkali dia high rise, bertingkat-tingkat. Dalam riwayat ni mengatakan Sofiyah turun daripada menara tu. So ni adalah tempat perlindungan untuk para wanita, orang-orang yang anak-anak kecil, kan, orang tua, semua berkumpul di situ. Okay. Dan yang uniknya adalah ada seorang sahabat juga dalam cerita ni, iaitu Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit siapa? Hassan ibn Thabit inilah yang terkenal dengan syair-syairnya, yang terkenal dengan seorang spokesperson untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu minta bantuan Hassan untuk berdialog, terutamanya dengan Yahudi, Hassan ibn Thabit. Yang peliknya dia ada kat situ. Macam mana seorang lelaki berada di rumah perlindungan? Sepatutnya lelaki ni pergi kat Khandaq lah, pergi dekat medan Khandaq. Dan kerana Hassan ada di situ, saya cerita jelas secara umum tentang Hassan ni. Kalau puan-puan mungkin membaca artikel mana-mana ataupun ada orang share kat ceramah kat apa tentang Hassan ibn Thabit, kadang-kadang orang akan sebut dengan berseluruh bahawa mereka cakap Hassan ni pengecut. Hassan ibn Thabit ni pengecut sebab tu duduk dekat situ. Dan memang pun kalau baca riwayat dalam Al-Bidayah wa Nihayah ni, dia menceritakan bagaimana Sofiyah berdialog dengan Hassan. Sebab dia nampak orang Yahudi datang daripada selatan, Yahudi Banu Quraidah. Datang daripada selatan sebab dia kan belok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi daripada Banu Quraidah ni datang cuba untuk ceroboh husun tadi, tempat perlindungan tu. Maka Sofiyah cakap kepada Hassan, sebab Hassan ni adalah, boleh kita sebut, satu-satunya lelaki perkasa yang ada dalam benteng tersebut. Yang lain adalah orang tua ataupun perempuan ataupun anak kecil. Maka Sofiyah pun cakaplah kat Hassan, kamu pergilah. Pergilah selesaikan Yahudi tu. Dan saya ringkaskan jawapan Hassan, dia kata, kamu pun tahu kenapa aku dekat sini, bukan aku dekat medan. Kenapa aku ada dekat sini? Sebab aku tidak ada dekat medan Khandaq. Sepatutnya lelaki sebenar kena ada kat situ. Tapi Hassan ada dekat rumah perlindungan. Why? Kat sinilah orang biasanya terlepas membuat satu rumusan mudah bahawa Hassan seorang pengecut. Saya punya poin adalah, ni kalau kita fokus cerita Hassan, tak ada masalah untuk menjadi seorang pengecut, tapi untuk kita letak label pengecut kepada Hassan, itu satu perkara yang kena hati-hati sikit, kerana terdapat bukti-bukti lain dan hujah lain yang akan menyebutkan bahawa Hassan bukanlah pengecut yang macam kita sebut. Kalau Nabi sendiri pernah sebut kepada Hassan, pergilah berperang, pergilah ke medan, malaikat akan bantu kamu, Allah akan melindungi kamu.
Dan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hasan pergi ke medan jihad. Maksudnya dia pergi ke medan jihad. Cumanya dalam kisah Khandaq ini, dalam riwayat ini menceritakan satu cerita yang unik sikit tentang Hasan, yang kita pun tak tahu kenapa berlaku begitu. Dan kita masuk semula kisah Sofiyah. Tadi saya nak cerita tentang Hasan sebab Alalang dah masuk. Kenapa tiba-tiba Hasan ada kat situ. Sofiyah minta Hasan selesaikan Yahudi yang try untuk masuk ceroboh rumah perlindungan tu. Hasan tak nak pergi. Dan tafsirannya adalah dia takut. Sofiyah lah akhirnya dah tengok Hasan begitu. Ihtajaztu amudan thumma nazaltu minal husni ilaihi fadarabtuhu bil amud hatta qataltuhu thumma raja'at ilayya al husn. Raja'tu ila husn. Aku telah bersiap-siap menuruni, bayangkan macam satu tiang tinggi. So nak turun ke bawah kena menyusur ke tiang tu lah. Itu Sofiyah buat, untuk bayangkan Sofiyah ni dah tua kan, umur dia dah berapa tu kan. Dah 56 tahun kalau ikut perang Khandaq tahun ke-6 kan. Dah 56 tahun umur dia. Dan seorang nenek tua yang yang berada dalam situasi yang sangat kritikal telah menawarkan dirinya sendiri untuk turun daripada husun rumah perlindungan tersebut, dan dia telah membunuh pun orang Yahudi dengan cuba ceroboh. Cerita-cerita yang sangat unik dalam perang Khandaq. Maka Sofiyah ini terkenal sebagai orang yang telah membunuh membunuh seorang musyrik, perempuan pertama yang membunuh seorang musyrik di Khandaq. Dan cerita Sofiyah terhad sampai ke situ saja. Kita tak jumpa banyak ceritanya, tapi kisah sumbangan dan juga warisan Sofiyah yang paling mustahak nanti adalah Zubair ibn Awwam. Dan Zubair ibn Awwam akan melahirkan zuriat lagi. Siapa? Urwah bin Zubair, Abdullah ibn Zubair. Ini semua adalah orang-orang besar. So untuk bayangkan ibunya mungkin ceritanya tak banyak, tapi dah hebat dah. Cerita tak banyak pun dah dahsyat dah. Dan dia akan melahirkan zuriat yang lebih dahsyat lagi ceritanya. Zubair ibn Awwam. Siapa dia kalau kita kenal kan? Abdullah ibn Zubair lagi lah. Dia ni kalau isu era Khulafa ar-Rashidin, zaman fitnah, Abdullah ibn Zubair antara nama yang popular sebab dia menjadi target kepada kerajaan Umayyah untuk diperangi, sebab dia dianggap sebagai orang yang ada banyak followers dekat belakang. Urwah ibn Zubair adalah sejarawan Islam yang besar. Kalau saya belajar bidang sejarah historiografi dulu, Urwah ibn Zubair adalah the first name yang akan teringat di kepala saya, sebab dia adalah periwayat yang pertama sekali, yang terawal sekali. Urwah ibn Zubair. Dia banyak ambil riwayat sirah daripada para sahabat. Dan kerana dia adalah anak kepada Zubair, yang anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Safiyah ini akan meninggal dunia pada era Umar Al-Khattab, dan dia meninggal dunia dalam keadaan yang normal sajalah, bukan dia jihad apa, dan dia sakit. Okay? So itu cerita tentang Safiyah yang kita boleh linkkan dalam kita dah 10:53, ada masa lebih sikit ni, kepada kisah yang ekstra saya nak kongsi pada pagi ni, iaitu tentang Nidal. Siapakah dia? Kita tengok soalan dulu boleh? Cek soalan. Nabi juga perlu buat pilihan. Okey. Tak ada soalan. Okey, saya terus masuk Nidal. Terus kalau ada soalan boleh tanya. So oleh kerana kita dah cerita tentang Safiyah binti Abdul Muttalib, seorang ibu yang melahirkan seorang prajurit, dan ibu tu sendiri adalah seorang prajurit di medan, ya. Dan di zaman moden ini kita mungkin terlupa bahawa masih ada nama-nama yang kita boleh banyak belajar daripada mereka. Kita boleh angkat nama-nama ni untuk kita belajar juga daripada mereka dari sudut kepahlawanan dan keperwiraan seorang wanita. Dan nama yang saya pilih adalah Nidal, yang digelar sebagai Ummu Palestin, ibu kepada Palestin, terutamanya Palestin yang moden lah. Palestin dijajah sejak 1917, 1973 perjanjian Oslo, sampai ke hari ini dah 53 tahun, 56 tahun Palestin betul-betul dijajah secara keseluruhan, dan berlaku krisis sejak daripada Sabtu yang lepas itu, mengingatkan kita bahawa di tanah air inilah tempat untuk kita cari nama-nama yang kita boleh belajar daripada mereka. So mereka yang banyak menterjemahkan apa yang literally berlaku dalam sirah Nabawiyah. Mereka masih boleh melakukan jihad qital untuk negara mereka lah. Kalau kita boleh juga jihad qital, tapi kita kena masuk askar lah, masuk tentera lah.
kan. Tapi mereka bila duduk di tanah yang dijajah, semua orang daripada baby sampailah ke orang tua, semuanya boleh menjadi syahid. Dia adalah open close. Semua orang boleh jadi syuhada di Gaza, di Palestin, kerana mereka masing-masing menjadi wakil kepada tanah air mereka yang dijajah itu. Kalau di tanah air kita boleh tak jadi syahid di medan jihad lah secara khusus kan. Boleh, kena masuk tentera. Sebab itu satu-satunya cara yang ada. Kan? Sebab mereka dilatih dan mereka pun ada mission yang tersusun. Dia tak boleh mudah-mudah saya tiba-tiba angkat beli senjata ke mana-mana pergi berperang dengan sesiapalah yang saya tak suka ataupun yang jahat kan. Dia tak boleh macam tu. Dan bahkan itu salah dari segi syariat dan juga dari segi perundangan. Okay? So satu-satunya tanah atas muka bumi ini yang semua orang boleh jadi syahid termasuk seorang baby adalah Palestin. Sebab mereka semua bertanggungjawab untuk mempertahankan tanah air mereka. Dan mungkin siapa yang ikuti tahu apa yang berlaku 3-4 hari lepas. Zionis Israel penjajah ni memberikan arahan kepada penduduk Gaza untuk pergi ke selatan. So mereka akan buat serangan besar-besaran di utara. Dan kemarin satu hospital, ahli hospital kan. Ini pun satu nasihat jugalah kepada diri saya dan perempuan juga, supaya tidak overconsume tentang isu Palestin ni. Saya pun berhati-hati juga bila tengok update cerita Palestin ni. Sebab kalau overconsume ni takut kita jadi orang yang dah tak betul dah. Sebab bila overconsumption, banyak sangat baca, tengok video berdarah semua, dia pun tak baik juga untuk diri kita. So dia kena berhati-hati juga, takut boleh berlebihan. Tapi dengan sedikit video yang ditonton itu, saya tak tahu apa perasaan yang keluar daripada fikiran dan hati saya. Kalau bukan Masya Allah, kita dah lama tak rasa hidup ni adalah satu perjuangan. Maksudnya sebagai seorang Malaysian Muslim di Malaysia ni, perjuangan yang kita rasa itu adalah perjuangan cari duit lah. Itu yang lebih dirasai. Dan kat Malaysia lebih terkenal dengan ucapan jihad bisnes. Saya okey je dengan apa-apa term pun okey je, tak ada masalah. Cuma akhirnya kita tak nampak sangatlah pilihan berjihad tu sebagaimana orang-orang di Palestin. Dan kisah Nidal saya yakin akan memberikan satu kesegaran kepada nilai jihad yang kita cari-cari itu, supaya apa saja perkataan yang kita linkkan dengan jihad, jihad qital ke, jihad pendidikan ke, jihad apa lagi kat Malaysia ni, jihad property ke, saya pernah dengar ke tu, jihad property kan, jihad equity, beli saham, baguslah dinamakan jihad, supaya kita dapat memaknai jihad-jihad yang masih boleh kita lakukan di Malaysia ni dengan makna jihad sebenar yang dilakukan oleh Nidal, nama yang kita sebut. Nidal, nama ni bukan Nidal, namanya adalah Maryam Farhat. Saya tak tahu slide saya depan ni apa. Ni Palestin, gambar 3 hari lepas. Dan tak tahulah nak sebut apa kan bila tengok gambar. Ni gambar yang paling lega sikit nak tengok, bukanlah lega, gambar yang tak begitu traumatik sangat compared to gambar-gambar hospital, gambar-gambar jalan-jalan di sekitar utara Gaza yang hancur semua, untuk kita faham betapa beratnya keadaan mereka. Dan belum lagi kita letak gambar anak-anak yang trauma, yang sangat depressed, sangat tertekan dengan apa yang berlaku, terkejut dengan apa yang berlaku kepada rumah mereka, kepada ibu ayah mereka. Itu satu pengalaman kehidupan yang tak sepatutnya dilalui oleh anak-anak kecil. Dan ini adalah sumber kekuatan ahli tuju, impian kepada anak-anak di Gaza, di Palestin, untuk dibebaskan, untuk dikembalikan ke satu kedamaian lah. Kalau tak kembali ke tangan umat Islam pun, kembali ke satu perdamaian, satu tempat yang aman, satu tempat yang dikongsi dengan baik sebagaimana zaman-zaman sebelumnya. Dan ini hadis yang saya rasa ini hadis yang banyak orang dah baca. Tapi saya suka perkataan la tazal. Tak tahulah, dalam banyak-banyak perkataan dalam hadis saya suka perkataan la tazal kerana ia bermaksud selama-lamanya, kekal, abadi. Sampai ke akhirnya dia akan jadi satu pentas yang mempamerkan segolongan yang sentiasa zahirin, yang sentiasa timbul tak tenggelam dalam perjuangan mereka. Kita di Malaysia kita boleh memilih lah kan. Maksudnya kalau kita bertempik kuat macam mana pun tentang Palestin ni, kita masih okey lagi, kita boleh makan pagi ni kan. Kita boleh bertenang lagi. Ni waktu kita tengah berkelas ni tak terbayang apa yang berlaku kat sana kan. Sekarang ni kan? Kalau kita ambil lifetime sekarang pukul 11 tengah hari Malaysia, sana mungkin baru nak subuh kan, baru nak subuh. Kita pun tak tahu pagi ini di sana mereka akan hadapi apa lagi. Kan? So,
Pagi yang kemarin mereka hadapi bom secara besar-besaran di hospital mereka tempat yang paling selamat sepatutnya. Dan kalau ikut interview doktor pakar yang buat press conference tu sebut, memang ramai orang duduk di hospital sebab mereka sangka hospital paling selamat. Mereka tidur dekat situ. Mereka takut nak tidur kat rumah. Sebab of course rumah kan jadi target. Hospital tidak. Tapi rupanya hospital pun jadi target kepada pengganas sains Israel. Itu sangat menyedihkan. Tapi kita ambil motivasi daripada hadis ini, la tazal. Memang Allah Ta'ala menjadikan itu pentas untuk mengutip para syuhada. Cuba bayangkan yang berlapis-lapis, bergenerasi di sana. Mungkin sudah ratus ribu nyawa yang telah Allah ambil untuk jadi syuhada. Dan mereka masih sampai ke hari ini bertahan. La yadurruhum man khalafa. Walaupun ramai orang tidak bersama dengan mereka, mereka tidak kisah, mereka tidak risau. Dan gerun dan gemetar kita bila mendengar ucapan-ucapan warga Palestin bila mereka sebut Allahu Akbar dan Alhamdulillah ketika mereka sedang dokong anak mereka yang sudah tidak bernyawa. Itu sangat menyedihkan. So, ini adalah Ummu Nidal yang saya maksudkan. Ummu Nidal ataupun Maryam Farha. Beliau telah meninggal dunia tahun 2013 sebenarnya. Dah meninggal dunia pun. Tapi memang terkenal dengan nama Ummu Palestin, Ummu Syuhada, Ummu Nidal. Dan kenapa nama beliau popular? Dia juga terkenal dengan nama Ummu Khansa. Saya rasa next kelas kita cerita tentang Khansa. Siapa bila baca tu baru perasan, oh Khansa. Khansa ni sahabiah kan. Nanti kita masuk cerita tentang Khansa sebab dia ada anak-anak dia yang meninggal, yang syahid dalam perang Qadisiyah. Khansa ni sahabiah. Dan Ummu Nidal, kenapa digelar Ummu Syuhada? Kerana anak-anak dia, semua anak lelaki dia terlibat dengan Al-Qassam dan 3 daripada 6 orang tu pun telah syahid di medan perang. Dan ucapan-ucapan dia, kekuatan dia sebagai seorang ibu tu yang banyak berikan kekuatan kepada anak-anak tadi. Okey. Khansa Palestin, Ummu Palestin, Ummu Syuhada. Dia lahir pada setahun selepas Nakbah. Nakbah kan peristiwa pertama. Kalau dari sudut penjajahan Palestin, Nakbah 1948 adalah peristiwa penjajahan yang pertama sekali. Apabila Palestin pertama kalinya dihalau keluar daripada tanah air sendiri. Dan beliau lahir di Gaza, Palestin. Untuk kita letakkan itu konteks, dia mengalami first hand experience bagaimana membesar. Lahir-lahir saja dah dijajah. Lahir-lahir saja Palestin telah pun dijajah dan dia tahu beberapa orang kenalan jiran dan juga saudara mara dia yang telah keluar daripada Palestin kerana dihalau oleh penjajah Zionis Israel. Okay. Dan kenapa dia kenal sebagai ibu para syuhada? Adalah kerana fakta-fakta ini. Dia ada 10 orang anak dan ada 6 anak lelaki. 6 anak lelaki dan semuanya menyertai Al-Qassam. Al-Qassam ni apa? Mungkin kita biasa dengar Al-Qassam. Al-Qassam. Hamas adalah parti yang memenangi pilihan raya di Gaza lah. So, dia kerajaan berautoriti di Gaza. Dan cabang tentera ataupun brigade pasukan tentera Hamas ini dikenali dengan nama Al-Qassam. Dan Al-Qassam ini of course telah termasuk dalam senarai buruan Interpol, teroris. Ya. Inilah ketidakadilan dunia kan. Dan tidak adil tu hanya di Palestin dan itu sangat menyedihkan. Ketika Ukraine, ramai orang datang ke Ukraine untuk membela Ukraine memerangi Rusia, tidak pula mereka itu digelar teroris. Tetapi ini ketika Palestin dijajah dan mereka nak mempertahankan tanah air mereka, Al-Qassam akan digelar teroris. Dan sebab tu kita risau, mungkin puan-puan tidak merasai rasa awkward, rasa canggung bila nak sebut tentang Al-Qassam, perang, jihad. Tapi itu adalah perkataan yang dah mula sensitif nak disebutkan kepada generasi yang seterusnya. Okay. Sebab mereka tidak hidup pada zaman Palestin tu rancak dikempenkan. Ini pun bila berlaku serangan 7 hari bulan itu, antara kebaikannya juga adalah supaya generasi baru ni dapat berkenalan dengan isu Palestin. Kalau tidak sampai akhirnya mereka fikir, biasalah tu orang berperang. No, ini bukan berperang. Ini adalah padang yang tak sama rata. Amerika backup Zionis Israel dan Palestin terpaksa bertahan dengan jalur Gaza yang kecil yang mereka ada tu dengan tidak ada supplier daripada luar. Zionis dapat senjata dan peruntukan daripada Amerika. Gaza tak dapat apa-apa. Gaza guna duit sendiri. Peraturan antarabangsa telah menyekat mana-mana
kuasa di dunia ini untuk memberikan kelebihan teknologi, ketenteraan kepada Gaza secara khusus. Dan boleh sebut tentang tebing barat lagi, Dhufar Gharbiyah, West Bank. Itu pun satu masalah lagi yang sangat besar. Tapi Gaza adalah medannya, dan 3 daripada 10 orang anaknya, itu Muhammad, Nidal dan Ruwad, adalah syuhada Al-Qassam pada tahun 2002, 2003 dan 2005. Saya akan ceritakan sikit-sikit lah apa yang berlaku kepada anak-anak dia. Dan bayangkan anak dia umur 11 tahun, pernah masuk penjara Israel. 11 tahun, apa benda lah Israel ni kan. Sebab of course Israel target rumah dia. Rumah Nidal ni berkali-kali jadi target. Banyak diserang oleh Zionis Israel kerana dijangkakan rumah ini rumah menyimpan tentera-tentera Al-Qassam. Dan anak dia umur 11 tahun pernah masuk penjara. Insya-Allah kan, tak terbayang kan. Ibu, macam mana si ibu ni umur Nidal nak menghadapi segala tanggungan perasaan semua tu. Dan salah seorang general Al-Qassam namanya Imad Aqil. Imad Aqil ni, kalau boleh Google nama dia nanti kan, dia ni adalah the most wanted person lah. The most wanted person. Sebab Al-Qassam ni dia macam brigade yang rahsia tau. Tak tahu di mana office dia, kat mana dia sorok senjata dia. Yelah, kalau bagi tahu habis lah. Adalah Zionis Israel dengan segala kejahatan dia kan. So mereka ni ada kerahsiaan yang sangat tinggi. Imad Aqil ni adalah salah seorang yang Zionis tahu dia adalah antara general perang Al-Qassam, dan Imad Aqil ni dia berlindung di rumah Nidal. Ya. Ini sebelum tahun 1993, maksudnya ketika itu Gaza ni masih ada lagi masih diakses masuk oleh tentera-tentera daripada luar. Sekarang ni je yang tentera tak berani masuk Gaza dah. Di zaman ini tentera-tentera Zionis Israel masih masuk ke dalam Gaza untuk buat mereka punya kejahatan lah. Dan Imad Aqil ni berlindung di dalam rumah Nidal. Dia orang luar lah. Tapi kerana memang tak ada tempat yang paling selamat, Nidal offer rumah dia, mari duduk kat rumah aku. Dan dia sendiri pun telah dibunuh di rumah Nidal. Diburu dan dibunuh di rumah Nidal. Syahid pada tahun 1993. Okay. Umur kelahiran anak-anak perempuan aku, umur kelahiran saya juga. So, apa lagi kita boleh sebut? Okay, tak apa. Wafat 13. Ini gambar dia dengan anak dia nombor 2 tak silap saya. Tak ingat mana satu. Saya pun tak ingat muka dia. Dan ni anak-anak dia yang lain. Yang menarik yang kalau kita boleh sebut, anak dia yang nama Nidal, yang belah kiri, anak dia nama Nidal. Setiap anak dia ada benda yang special lah. Kalau Nidal ni, seingat saya dia adalah orang pertama yang buat peluru berpandu untuk Al-Qassam. Saya berani sebut perkataan-perkataan ini dalam pertemuan kita sebab saya rasa perempuan okey lah kot. Sebab saya kalau pertemuan dengan generasi yang lebih baru, saya takut guna perkataan berat-berat ni. Peluru pandu lah, perang apa semua kan. Jihad. Sebab saya rasa mereka perlu dikenalkan dengan konteks yang lebih besar dulu. Apa yang berlaku sebenarnya dalam sejarah. Tapi untuk perempuan saya yakin dah biasa faham isu Palestin ni apa. Dan kita telah memilih side kita adalah Palestin. Dan apa yang mereka buat ni adalah apa yang paling mampu mereka buat untuk keadaan mereka. Ketika seluruh dunia tak bela mereka dan mereka tetap di situ untuk pertahankan Gaza. Dan Nidal yang belah kiri itu, dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk mencipta dan mengupgrade peluru berpandu Al-Qassam daripada semasa ke semasa. First roket yang dia buat, dia boleh akses ke jauh dalam 2.5 km saja. Tak jauh lah 2.5 km untuk peluru roket. Tapi sekarang peluru pandu sampai jarak mana kalau tuan-tuan tahu? Sampai ke utara Palestin tu. Tak pun jauhnya daripada Gaza, selatan paling selatan sekali, sampai nak dekat dengan sepadan Lebanon. Kekuatan peluru roket milik Al-Qassam. Yang orang pertama yang buat itu adalah Nidal, anak kepada Nidal ni. So dia seorang engineer lah. Sebab tu kalau kita kenal kawan-kawan Palestin kan, sebab tu ejen Israel, mereka akan target orang-orang Palestin yang belajar bidang-bidang chemistry, belajar bidang atom ke apa, memang mereka target lah. Sebab mereka ni selalu akan nampak ini adalah potensi menjadi ekstremis di Gaza yang akan membunuh ekstremis Israel. So dua Israel pun dah pening kepala dah sebab dia kata Gaza tu ekstrim, tapi dia pun buat benda yang sama kepada Gaza dan mereka adalah penjajah yang sebenar. Ini gambar Nidal dengan anak kedua dia. Dan anak dia tu orang umur rajah, muda-muda kan. So saya tutup dengan slide terakhir 11.10 ni.
Ada banyak kata-kata Nidhal dan bahkan ada buku-buku yang ditulis tentang Nidhal. Dan Nidhal ni kenapa istimewa? Dia terlibat dengan politik juga sebab dia jadi calon untuk wakil rakyat lah dekat Gaza, mewakili parti Hamas juga. Tapi yang lebih popular tentang Nidhal adalah kesyahidan ketiga-tiga anaknya tadi dalam masa yang sama. Biasanya lah kalau seorang ibu, mungkin perempuan boleh reflect yang lebih baik lah kan, cuma umumnya saya boleh sebut ayah atau ibu ni. Dia kalau anak seorang dah kena satu dan dia rasa sakit, dia payah nak lepaskan anak kedua dan anak ketiga. Dia lah seorang macam tu, dah pergi dah terkorban, tapi aku tak nak hilang lagi. Aku nak, tak apalah seorang cukup lah. Tapi Nidhal ni always keep memberi kepada Gaza anak-anak dia. Dan sebab tu dia menjadi ikon di Gaza kerana ibu-ibu lain akan melihat Nidhal. Anak-anak yang kita lahirkan adalah untuk Gaza. Sebab kita kena faham ya, mereka ni tidak ada impian macam anak-anak kita, macam kita sendiri pun. Macam saya pun adalah impian tu kan, milioner lah kan, rumah besar, nak kereta besar. Impian mereka hanyalah Palestin. So mereka tidak boleh berimpian lebih dari itu pun. Bukanlah lebih, maksudnya impian mereka tidak terpesong ke arah apa yang kita nak. Impian mereka adalah Palestin, Palestin, Palestin. Maka ibu-ibu ini membekalkan anak mereka dengan cita-cita itu, dan setiap kali anak mereka membesar dan anak-anak itu sampai umur mampu terlibat dengan ketenteraan, dia akan utuskan anak dia untuk ke medan juang. Dan kalimah ini adalah kalimah yang saya tak tahu, saya dah penat rasa hibur baca ayat ni, sebab bila buat slide ni saya cuba pilih apa perkataan satu cukuplah daripada Nidhal yang boleh memberikan kepada kita satu nasihat, terutamanya untuk kita. Saya pun ayah juga, apapun ibu-ibu juga. Saya rasa macam mana kita nak make sure yang family kita ataupun anak-anak yang kita lahirkan ini menjadi anak-anak yang ikut standard yang Nabi tinggalkan pada kita. Bukan maksudnya semua anak kita kena pergi medan jihad, tapi anak kita yang cita-citanya cita-cita yang mahal lah. Dia bukan cita-cita yang apa ya, yang hedonis. Sebab sedih tau, saya rasa saya membesar dalam keadaan sedih juga bila saya selalu terganggu dengan melihat orang yang dapat itu, dapat ini. Yalah, generasi saya ni generasi yang dah mula consume keuntungan. Waktu muda-muda lu penat bekerja kan, dah umur 30-an ni, waktu nak nikmatilah. Saya tengok kawan-kawan dah mula tukar kereta, dah mula ada rumah besar-besar. Dan saya selalu terganggu dengan benda tu. Dan dia terganggu okey lagi. Tapi sampai tahap saya mula mempersoalkan yang ini ke cara yang paling betul untuk menjadi seorang Muslim, untuk kita rasa sensitif dengan tak memiliki benda-benda yang macam tu. Dan kalau kita tukar wataknya, bagaimana dengan anak-anak Palestin, para remaja dan para pemuda Palestin? Bila mereka berumur macam saya secara umum, anak-anak kita ni, apa cita-cita yang berada kat kepala mereka? Dan ini adalah kata-kata ibu Nidhal, ikon ibunda para pemuda Palestin, dan ibu-ibu di sana, mereka akan ambil ini sebagai satu rumus, sebagai satu simbol. Inilah yang kita nak pastikan anak-anak kita rasa. Dan inilah kita sebagai ibunda, sebagai ibu-ibu kepada anak-anak ni, nak memastikan mereka pun happy memilih pilihan tersebut. Dan kalimah ni sangat unik. Dia kata apa? Ibni syahid huwa khairun man yaburruni fahuwa alladhi sayashfa'u li bi syahadatihi. Anak aku yang syahid ini adalah yang lebih baik berbanding kita mengharapkan dia buat baik pada kita. Bukanlah poin jangan anak tu buat baik pada kita, tapi supaya anak tu dia tak risau meninggalkan rumah. Dia tak risau untuk dia mati dan juga berjuang di medan jihad. Sebab kita tahu, saya sebagai anak pun dari perempuan pun sama, pengalaman yang sama. Kita rasa macam agak terikat dengan family. Kita rasa maybe ialah mak ayah perlukan kita. Bukan maksud mak ayah kena tinggalkan mak ayah. Tapi Nidhal ajar kepada ibunda, kepada ayahanda kita, ibu dan ayah ni, supaya kita lebih bersedia untuk melepaskan anak kita. Sebab yang lebih berbaloi, ini untuk kes Palestin secara khususnya, ketaatan yang paling utama anak itu adalah dia pergi ke medan juang dan dia menjadi syahid. Itu yang paling memuaskan hati ibu. Kalau anak tak balik rumah pun tak apa, kalau akhirnya anak tu pergi ke medan juang dan dia syahid, macam anak-anak Nidhal. Dan disambung, man kanat tuhibbu waladaha waladaha, siapa yang cintakan anaknya,
faltu'tihi aghla ma tastati'. Maka berikan kepada anak tu benda yang paling mahal sekali, ya. Wa aghla ma yumkinu an tuqaddimahu wal jannah. Dan yang paling mahal yang kita boleh hadiahkan kepada anak itu adalah syurga. So boleh faham dia punya. Saya pun terganggu sikit bila baca dia mula datang dia punya apa, hibur bila tengok benda ni, sebab kita nampak diri kita dalam ayat ni kan. Kita nampak yang kita tak macam tu. Kita nampak yang kita ni tak selari dengan apa yang dirasai oleh ibu-ibu di sana, bapa-bapa di sana dan anak-anak muda di sana. Kita ni banyak terperangkap dengan budaya yang ada kat sekeliling kita. Kita suka benda tu, kita suka benda ni, tapi mereka suka benda tu je. Mereka nak syahid. Sebab tu jangan terkejut bila tonton video di Gaza yang dah menderita selama itu kan. Dan mereka masih boleh sebut Alhamdulillah. Semalam saya tengok satu video. Saya pun tak adalah sarankan perempuan tu tengok kan, jangan over sangat tengok. Tapi satu video yang saya tengok tu, si ibu yang ayah dia menangis kerana dia kematian isterinya yang ada anak dalam kandungan. Dia menangis mula-mula dan dia sebut Alhamdulillah kerana Allah beri peluang untuk aku selamatkan adik dia, kakak kepada baby yang tak sempat lahir itulah. So saya bila tengok video tu, saya sangka okey, ni video yang sangat sedih. Tapi bila tengok balik video tu macam masya-Allah, macam mana dia dapat kekuatan tu kan? Kita biasa kalau berlaku satu musibah, kita akan nampak musibah tu everything kan. Cara kita pun rasa macam hidup ni musnah lah. Ataupun apa sajalah masalah-masalah kecil. Pokok saya kat luar tu baru patah. Kucing tu lompat atas pokok tu, habis patah pokok tu. Penat jaga berapa bulan, patah dah dia. Sedih, kita rasa macam hidup ni dah tak ada apa dah. Tapi macam mana orang-orang di Gaza ni dengan segala masalah yang dilalui? Kematian ni bukan masalah kecil, kematian orang yang paling dia sayang, isteri dia, anak dalam perut isteri dia. Ya. Tapi dia masih boleh bersyukur dengan perkara kecil yang Allah beri kepada dia, dan itu adalah yang lebih baik untuk dia di dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan Nidhal watak Nidhal barangkali kita tengok wajah dia kan. Kalau kita tengok wajah-wajah mereka pun kita tahu yang ini adalah wajah syuhada yang telah benar-benar buktikan kepada Allah Ta'ala mereka hidup untuk Allah Ta'ala. Dan ini yang paling sesuai di sana. Inilah untuk Allah Ta'ala yang boleh diterjemahkan di Gaza. Maka untuk kita, ibu-ibu dan anak-anak dan saya sendiri, generasi saya, kena choose, kena pilih lah. Macam mana kita nak membuktikan bahawa bila kita membaca kisah sahabiat, membaca kisah sahabat, membaca sirah Nabi SAW, ia membentuk pilihan dan juga ada tuju kehidupan kita. Supaya tak adalah kita ni rasa macam syok je kan baca cerita generasi awal Islam. Tapi bila nak terjemah tu tak tahu kat mana nak terjemah. Tak jumpa cara. Sebab kita punya konteks kehidupan tu dah terlalu jauh dengan konteks kehidupan para sahabat dan sahabiat. Allah Alam, sorry kalau ujung-ujung rasa macam berat pula kan. Saya pun macam saya cuba memastikan saya boleh bercakap sampai ke ujung. Kalau tak, saya pun tak boleh sampaikan habis kan. Of course kita akan bersedih dengan apa yang berlaku kepada umat ini. Tapi Nabi telah menyebutkan perkara itu, dan bekal motivasi untuk kita adalah Nabi juga jamin Palestin akan dibuka semula. Palestin memang akan kembali menjadi milik umat Islam, entah bila kita tidak tahu. Tapi siapa yang akan terlibat dalam proses itulah yang kita harapkan kita boleh letak nama kita pun ada dekat situ. Dan saya yakin puan-puan sudah lebih lama pun membantu baik kewangan ke, baik kempen ke tentang isu Palestin ni. Saya tak layak pun nak beri nasihat banyak-banyak. Secara umumnya kita nak letakkan nama kita pun sama-samalah dalam senarai yang membela umat Islam di sana daripada jauh, walaupun kita tak dapat nak pergi ke sana. Allah Alam, itu saja untuk dua kisah pagi ini. Kisah Safiyah binti Abdul Muttalib menyediakan Zubair ibn Awam untuk menjadi pahlawan agung, dan kisah Nidhal yang ke-6 anak lelakinya disiapkan ke medan juang, dan 3 orang daripada 6 orang itu pun dah terkorban syahid di medan juang. Dan itu menandakan bagaimana kita pula untuk bertanyakan pada diri kita, apa pula kita nak buat daripada kita mengetahui cerita ini untuk konteks kita di Malaysia. Wallahualam. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Memang sebablah kau tak boleh mata mana titik. Sebab kau kan kita sebagai seorang ibu, hala tuju kita macam mana nak didik anak-anak kita, walaupun tak sampai tahap yang macam
apa, uh, umur Palestin ni kan, wanita ni kan. Jadi macam mana kita sekarang ni anak-anak macam kami, macam kata kak ni anak semua dah remaja, dah besar-besar, macam mana kaedah tu. Hanya nak bawa menyeru ke arah Islam tu pun ambil apa, dia agak sukar juga sebenarnya kan, dalam keadaan sekarang ni kita dalam keadaan media sosial yang macam-macam ni memang banyak ikutan-ikutan yang tak baik pun sebenarnya yang banyak tu. Jadi kalau kita pandang kepada anak-anak Palestin daripada kecil lagi dia dididik akidah tu macam mana. Dia memang hidup untuk negara, untuk Islam semata-mata kan Ustaz. Ni ada Kak Lina komen kat sini Ustaz. Soalan. Ada Kak Apa saya Lina. baca je. Ini Okey. FB Sejarah Okey. sejarah rekodkan Al-Quds sentiasa bertukar tangan antara Muslim dan kafir. Begitulah hingga akhir zaman. Sunnah at-tadawul. Okey. Siapa yang menguasainya, dia menguasainya. Sediakan kita. Oh, ini macam kata-kata motivasi lah ya. Bukan soalan ni kan. Ya betul lah. Itu memang sunnah tadawul yang berlaku di Al-Quds. Dan memang kalau dalam sesi saya pun dalam kelas Palestin tu pun ada sebut Suratul Isra' punya tafsiran yang terkini. Latufsidunna fil ardi marratain. Dan itu memberi petanda bagaimana Islam akan menguasai semula Al-Quds. Saya cari soalan ya. Ni. Tentera Al-Qassam, Hamas, Sunni kan? Of course Sunni. Tapi mungkin saya faham ahli khair tanya soalan ni. Tentera Al-Qassam ni Hamas, Sunni kan? Saya akan jawab ya, Sunni. Tapi saya yakin puan-puan akan jumpa satu fakta lain, iaitu Hamas ni dia akrab dengan Hizbullah. Dan Hizbullah di Lebanon lah. Dan mereka ni pun banyak dibantu oleh Iran. Dan secara teknikalnya Iran itu adalah Syiah. Okay. Apa yang saya boleh sebut adalah dalam soal siasah, dalam soal jihad ni, kena bukanlah ketepikan, tapi kita kena beri diskaun sikit soal konflik akidah. Konflik antara mazhab ke, konflik antara ajaran-ajaran yang terseleweng ke. Sebab dalam konteks siasah adalah kita nak membela orang yang terzalimi. So itu yang pertama sekali. Sebab mungkin orang akan bertanya kenapa Hamas bergabung dengan Hizbullah yang Syiah. Dan kita tanya baliklah, itu Hamas nak kawan dengan siapa? Hamas dah tak ada pilihan lain. Dan yang sudi membantu itu adalah Hizbullah. Walaupun ada kritikan juga, bahkan Yusuf Al-Qaradawi pun ada kritikan juga, rahimahullah, tentang isu Hizbullah Iran ni. Mereka tak konsisten dan sebagainya. Tapi secara umumnya, Hizbullah memang ada kesan politik yang agak kuatlah kepada perjuangan Baitul Maqdis. Dan sekarang ni pun kalau puan-puan tengok pun tak jumpa cerita Hizbullah kan. Sebab Lebanon ni dia tengah ada isu krisis ekonomi sikit. Barangkali sebab tu Hizbullah pun tak berapa nak timbul sangat masalah ekonomi kan. Allah Alam. Itu secara umum lah yang saya boleh sebut. Kita ada lagi, bawa lagi. Saya baca komen puan-puan pun rasa macam sedih. Betul. Ini dia. Apakah maksud? Okay. Ni jelas ya. Syafi'i Ramli. Ustaz dalam seminar Ustaz Palestin Rasulullah lepas, Ustaz dikongsikan tentang larangan Nabi solat di Masjid Al-Aqsa. Walaupun berkenaan. Adakah maksud dalam Masjid Al-Aqsa belum bebas lagi, kita tidak seharusnya pergi ke sana? Ni soalan ni best ni. Okeylah dalam kita dah ada sesi ni kan. Saya tahu mungkin ada sebahagian dah pergi sana. Saya tak pernah pergi. Tapi saya akan komen begini. Saya punya final year project di Jordan dulu, masa degree, saya buat kajian tentang hukum ziarah ila Baitul Maqdis al-Muhtallah. Hukum ziarah Masjidil Aqsa yang muhtallah, yang dijajah. Masa tu panas lah. Sebab untuk Jordan panas lah sebab mereka berjiran kan, mereka berjiran dekat. Dan mereka memang ada saudara mara di West Bank, di Palestin. So dalam kelas tu saya ingat lagi. Lecturer bagus, lecturer mengawal keadaan. Tapi ramailah kawan-kawan Arab bising dengan saya punya research tu. Bila saya share dia punya result saya kan. So soalan ni berat untuk dijawab kalau dalam bentuk dia menyalahkan sesiapa. Tapi setakat saya mengumpul macam-macam data yang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada pandangan-pandangan ulama-ulama yang contemporary. Contemporary itu satu lagi adalah ulama yang memang
terlibat dekat dengan pembebasan Al-Quds, mereka agak konsisten lah yang menghalang ziarah ke Al-Quds. Saya keluarkan statement ni dulu sebelum saya share pandangan saya yang mungkin lebih melegakan sikit. So saya nampak pattern tu memang standard. Memang mereka cenderung untuk melarang ziarah Al-Quds. Kalau saya boleh datangkan sebab-sebab siasah, sebab dari sudut nas tu mungkin boleh berbeza-beza tafsiran. Tapi sudut siasah, ini yang saya rasa macam berat sikit. Dia kata apa? Apa tujuan pelancongan ke Al-Quds dibuat? Sebab yang pertama, masuk ke sana pun kena pakai visa. Saya tahu kena ada orang yang share juga ni yang pernah pergi ke sana supaya saya dapat maklumat yang lebih betul. Tapi setakat carian saya masa saya buat research dulu kan, masa zaman degree dulu kat Jordan, visa ke kebenaran untuk masuk ke semuanya kena mendapat restu dan kebenaran penjajah Zionis Israel. So itu cara untuk masuk ke dalam Baitul Maqdis. Sebab kawan-kawan saya yang belajar Jordan pun, bila yang orang Arab Palestin kan belajar kat Jordan, bila nak balik ke Palestin pun dia tak senang tau. Dia takkan balik kecuali dah habis belajar sampai PhD. Sebab dia takut kalau habis degree balik Palestin tak boleh nak keluar balik. Sebab mereka kena lalu checkpoint yang Zionis Israel buat. So untuk pelancong bila masuk ke sana, untuk bergerak dengan aman ke seluruh kompleks Masjidil Aqsa itu adalah dengan jaminan keselamatan daripada Zionis Israel. Itu dalam kajian masa itulah. Yang terkini kena gabungkan dengan pandangan-pandangan yang baru lah kan. So dari sudut siasah, ia adalah satu tujuan pelancongan untuk membuatkan orang rasa yang Masjidil Aqsa itu selamat. Ini pandangan syekh-syekh yang terlibat dengan pembebasan Al-Quds lah. Termasuk kalau kita bayangkan nama-nama macam Khalid Mish'al, Ismail Haniyeh. Bayangkan orang di Gaza tu berapa lama mereka tak pergi Masjidil Aqsa kan? Sebab mereka dilarang. Mereka yang pakai pasport Gaza ni memang tak lepas masuk Masjidil Aqsa. Sebab of course mereka akan dianggap sebagai penjenayah dan sebagainya. Kenapa mereka galakkan orang luar untuk pergi ke Masjidil Aqsa? Dalam kajian masa tu kata supaya orang nampak yang Masjidil Aqsa ni aman je, okey je. Tak berperang pun, tak ada gaduh-gaduh. Walaupun dia jajah tapi okey je, tak ada masalah. Ya? Dan kajian itu juga menimbangkan dengan satu apa dia maslahah bila kita ziarah. Selain daripada beli barang orang Palestin, selain daripada menepati hadis Nabi SAW, kena pergi ziarah 3 masjid termasuk Masjidil Aqsa, itu adalah maslahah yang kecil nak dibandingkan dengan mafsadah besar kesan daripada ziarah tersebut. So itu antara kesimpulan akhir saya punya kajian masa tu. Sebab tu akhirnya dia payah nak letak mana-mana hukum pun, tapi dia perkataan apa saya letak masa tu saya tak letak haram, tapi saya letak dekat ujung tu, dia panggil apa alah, ada istilah dia saya guna dulu lupa dah. Tapi dia macam ala-ala tidak digalakkan kecuali ada sebab-sebab yang contoh kan, kalau wakil negara ke meeting, kalau ada orang buat research ke, then silakan. Tapi kalau memang untuk melancong entertainment di Masjidil Aqsa, itu memang tujuan Zionis Israel menggalakkan pelancongan ke situ supaya orang nampak Palestin sebuah wilayah yang aman, bukan wilayah yang kacau bilau dan terjajah. So itu kajian masa itulah. Tapi apa pandangan saya yang saya boleh sederhanakan sikit, saya rasa tak adil juga untuk terus meletakkan apa-apa hukum. Saya lebih selesa, at least lah open je nak pergi ke tak pergi ke. Cuma at least kalau pergi ke sana, dia kena pergi dan pulang bukan sekadar mendapat satu entertainment, satu hiburan. Hiburan tu bukan maksudnya kita pergi berhibur kat sana. Tapi dengan maksud kita menjamu mata kan, tengok Masjidil Aqsa cantik tak gambar. Saya pun agak sedih lah bila melihat orang tangkap gambar dekat Masjidil Aqsa sambil tersenyum, sambil nyanyi lagu. Sedih benda tu sebenarnya. Sebab kita kena tahu itu adalah privilege untuk pelancong. Orang Gaza, para pejuang ni tak ada di situ pun. Kan? Itu dijajah tempat itu kan. So, saya punya pandangan, okey, tak ada salah, tak ada masalah untuk pergi ataupun tak nak pergi. Siapa yang rasa macam haram tak nak pergi, silakan. Siapa yang rasa boleh untuk pergi, silakan. Tapi make sure kalau kita pergi pun, jadikan itu satu perancangan yang bersifat ibrah dan
pastikan pulang dengan satu kekuatan lah untuk membebaskan Palestin. Bukannya pulang dengan gambar-gambar pelancongan yang kita share kat orang. Aku dah pergi Baitul Maqdis sampai kita senyum kan. Bukanlah tak boleh senyum, tapi ia adalah satu mimik wajah yang yang sepatutnya dari sudut perasaan kita akan lebih bersimpati dan juga bersedih dengan nasib Al-Quds berbanding kita rasa happy cantiknya Qubatus Sakhrah. Dia lebih kepada alangkah sedihnya. Ini adalah tempat Nabi Isra dan Mi'raj, tapi ini tempat yang dijajah sampai ke hari ini. So itu pandangan saya yang terkini lah. Yang saya pun bukan siapa-siapa untuk beri fatwa ke apa kan. Tak salah pula kan. Kecuali kalau memang ada fatwa khusus lah kan daripada mana-mana jabatan institusi fatwa yang ada, dan itu akan binding antara kita dengan fatwa tersebut. Selagi tak ada fatwa, open, silakan. Siapa nak ambil pandangan pergi, silakan. Tak nak pergi pun silakan. Tapi make sure yang itu bukan satu entertainment, tapi satu perjalanan ibrah yang memberikan kita satu kekuatan lah. Okey, adakah syarat yang menang kita paling soalan? Okey, Nur Asia Halim. Tu soalan ni best ni. Sebab saya membaca juga artikel orang mengulas kisah Wahsy. Kenapa Nabi cakap macam tu pada Wahsy kan? Berpaling daripada Wahsy. Antara yang saya jumpa tafsirannya adalah ini adalah hadis yang beritahu pada kita bahawa kita boleh untuk tidak suka pada manusia lain atas sebab-sebab yang syar'i lah. Sebab-sebab syar'i itu maksudnya memang orang tu pernah menyakiti kita. Memang ada pengalaman hidup dengan dia yang menyebabkan kita sakit dengan dia. Dia bukanlah sebab kita tak suka dia sebab dia kaya. Dia tak semudah tu kan. Dia tak suka dia sebab apa sajalah sebab-sebab yang tak syar'i kan kita boleh fikir. Sebab-sebab yang syar'i itu maksudnya sebab-sebab yang secara normal manusia akan terasa. Takkanlah kita suka dengan orang yang pukul kita kan, dia mesti akan terasa hati. So para ulama akan hurai hadis tu dengan beritahu memang kita layak untuk terasa hati dengan orang-orang tertentu yang telah menyakitkan hati kita. Dalam kisah ini Wahsy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana dengan perkataan Nabi tu? Nabi tak nak tengok wajah Wahsy. Kan berat tu. Tafsir ulama adalah okey, let's say memang Nabi tak tengok langsung wajah Wahsy. Tapi adakah Nabi mengabaikan Wahsy? Adakah Nabi tak memberikan hak kepada Wahsy? Adakah Nabi melarang Wahsy daripada mendapat pengajian ilmu daripada Nabi SAW? Tak. Maksudnya Wahsy ni satu saja perkara yang Nabi minta pada dia, tolong jangan tunjukkan wajah dia pada Nabi. Bahkan ada riwayat yang lebih terperinci, saya pernah jumpa juga, tapi saya tak ingat mana satu. Saya ada detail riwayat tu. Beritahu yang Wahsy ni ada ketikanya dia berurusan dengan Nabi sambil wajah tertutup. So, untuk bayangkan, dia tak ada masalah pun nak berurusan dengan Nabi. Cuma Nabi tak nak tengok wajah dia. Sebab itu menimbulkan satu pengalaman buruk dalam ingatan Nabi SAW. Ya, supaya kita fahamlah dari sudut takyif syar'i ataupun macam mana syariah melihat kes Wahsy ini, ia adalah semata-mata bagaimana syariah validate perasaan. Syariah mengiktiraf bahawa terluka hati itu memang efeknya sangat real, sampai Nabi pun terasa hati dengan Wahsy sampai meminta Wahsy untuk berpalingkan wajahnya supaya tak tengok Nabi SAW. Nabi tak nampak wajah dia. Cuma hak manusia tetap hak manusia. Tak boleh nak halang. Tak boleh nak halang Wahsy daripada mendapat hak syurga. Bahkan Wahsy pun dia akan syahid di medan jihad kan. Of course masuk syurga kan. Dan dia pun membunuh dipanggil donkey bahasa Arab apa? Himar. Himar. Nama orang kanan Musailamah adalah Himar apa tu nama dia? Lupa dah. Dia ada satu nama dia tu. Dia yang telah membunuh Himar tu. Dan kerana dia membunuh Himar itulah Musailamah Al-Kazzab tak ada pelindung. Sebab tu Musailamah akan dibunuh oleh Al-Bara' ibn Malik and the gang lah. So Wahsy of course lah, kedudukan yang sangat mulia kan. So Nabi tidak boleh menghalang syurga kepada mana-mana orang, tapi perasaan tetap perasaan. So itu antara poin yang saya boleh share daripada apa yang saya pernah baca lah. Yep, Iran. Thank you. Ini kata-kata mereka semasa visit para pelawat. Ya, Mak Kak Dina dah masuk. Another hand, jangan datang kerana akan jangan saya.
sebenarnya antara yang sedang kontroversi sekarang, siapa nama Imam Al-Quds tu? Ikrimah Sabri, Ikrimah Sabri, Imam Al-Quds. Um, apa yang saya nak sebut? Saya tengok lupa. Sebab Palestin di tebing barat dia ada banyak problem. Maksud saya, di tebing barat ni mereka punya approach politik yang mereka pilih tu lebih diplomatik. Berbeza dengan Gaza. Gaza ni memang berperang dengan Israel. Di tebing barat, di West Bank ni mereka punya approach adalah diplomatik. Tapi of course semacam Al-Qaradawi pun sebut, macam mana kamu nak berdiplomatik dengan orang yang tak nak diplomatik dengan kamu pun? Itu Israel. Sebab tu every year kan Masjid Al-Aqsa ni ada saja kan ihtikakat, serangan ke atas Masjid Al-Aqsa ni every year berlaku. Kalau bukan setiap bulan pun setiap tahun lah, setiap kuarter. 3 bulan ada saja. Berapa ratus orang nyawa telah terbunuh dekat Masjid Al-Aqsa. Serangan oleh Zionis Israel kan. So, poinnya adalah sebab tu orang mengkritik approach kerajaan Palestin di barat, Fatah kan. Kerajaan Fatah ni orang kritik kerana dia approach dia adalah diplomatik. Tapi saya punya ulasan pula, apa pilihan yang Fatah ada? Sebab dia bersebelah betul dengan penduduk Zionis Israel. Apa pilihan yang dia ada untuk berperang? Ya. So tak dapat nak menyalahkan sesiapa. Poinnya adalah sebab itulah kebanyakan orang yang mengkaji tentang isu konflik Zionis dan Palestin ni, macam Dr. Hafizi Muhammad Noor, Dr. Mazli pun dia ada tulis buku Palestin juga dulu sebelum dia pergi ke isu pendidikan dengan politik kan. Dulu dia banyak tulis buku Palestin. Dr. Roslan Muhammad Noor UM pun ada banyak buku dia tulis tentang isu Timur Tengah. Mereka akan banyak sebut bila Fatah memilih untuk berdiplomatik, maka akan timbullah orang-orang yang mendapat keuntungan dengan hubungan baik dengan Zionis Israel itu. Dan termasuklah orang-orang yang duduk di dalam Masjid Al-Aqsa sendiri. Dan ada satu dakwaan, ini masih sebut-sebutlah tak habis juga nak sebut benda ni, tapi ini di-share oleh kawan-kawan yang terlibat dengan sebab dia orang kempen dekat dalam grup Telegram. Siapa yang tahu Palestin Kini tu, tu kawan-kawan saya yang aktif dengan MyCare, Ida Aqsa Sharif. Dia orang banyak dapat maklumat dari sana. Mereka orang-orang besar Masjid Al-Aqsa ni hilang, tak keluar statement, tak buat apa-apa sepanjang kes Gaza diserang. Di mana mereka? Lepas tu mereka akan cakap imam-imam ni mereka ni adalah orang-orang kanan kerajaan Fatah dan pro kepada diplomatik dengan Zionis Israel. So of course saya pun payah nak komen benda-benda politik ni sebab saya bukan ahlinya. Secara ringkasnya, kalau apa yang Wan Lina sebut ni, Kak Lina sebut, itu antara pandangan-pandangan yang saya pernah temui bila saya buat research dulu. Dan memang kebiasaannya rakyat Palestin yang dia lebih cenderung hubungan dengan Israel tu tak sepatutnya diplomatik. Mereka akan sebut tak perlu datang Masjid Al-Aqsa. Sebab memang kerajaan Zionis Israel mewujudkan peluang pelancongan ke situ untuk bagi tahu kepada dunia yang Al-Aqsa ni okey je. Jangan tertipu dengan media yang cakap Al-Aqsa tu kena serang. Ini kawan-kawan Palestin saya zaman belajar dulu lah. Dan mereka ni adalah geng-geng Hamas dekat tebing barat. Hamas ni kan parti kan. Kat tebing barat pun ada juga Hamas dia. Dan mereka ni adalah orang-orang Hamas tapi dia kena rahsiakan lah. Dia punya identiti kan. Sebab nanti Zionis Israel mesti akan buru mereka. Mereka sentiasa sebut benda yang sama. Pelancongan tu adalah untuk galakkan orang tengok Al-Aqsa yang aman. Sebab tu dia kata, tak payah datang. Atau macam, sebab kalau nak timbang pun apa sangat keuntungan dari sudut ekonomi yang kita boleh berikan kepada rakyat Palestin di sana. Ya. Sekarang ni ada banyak badan-badan NGO yang audited, yang betul-betul menyampaikan bantuan ke sana kan. Terutamanya ke Gaza kan. So itu lebih real lah dan lebih berbaloi berbanding untuk, kecuali lah kalau kita nak buat juta-juta duit kan pergi Masjid Al-Aqsa. Of course nanti tu mustahil kan. So kalau setakat kita nak sedekah, kita nak berbelanja lebih kurang bawah 1,000, dan itu tak dipanggil berbaloi sangatlah untuk kita melaburkan ekonomi ke sana kan. So dari sudut keutamaan maslahah pun nampak macam tak seimbang dekat situ. Sebab tu lebih cenderung untuk
Kalau betul tak ada apa-apa yang bermanfaat, bukan buat research, bukan untuk mewakili mana-mana badan untuk diplomatik dengan mana-mana warga tempatan ke apa, so tak payah pergilah. Ya, tak apa. Kita ambil hadis Nabi SAW tadi yang cakap kepada para sahabat, tak perlu pergi Masjidil Aqsa yang muhtallah, yang dijajah. Secara mafhumnya lah. Nanti kita sampai ke sana, mudah-mudahan kita salat di dalam Masjidil Aqsa yang bebas daripada cengkaman penjajah Zionis Israel sama-sama, insya-Allah. Walaupun sempat atau tak sempat, Allah A'lam, tapi daripada semua cerita yang kita sampaikan pada pagi ini, itu antara doa kita yang selalu kita kena sebut agar kita dapat solat di sana dalam keadaan Masjid Al-Aqsa itu bebas. Oh, Nina ada bagi kena baca ni sebab kan rakaman dia tak tengok komen kan. Nanti itulah kena simpan kata-kata kat lidah. Yep. Link Telegram apa ni? Yang Palestin kini tu. Palestin kini tu, saya rasa Palestin kini juga. Ni saya tengok. Saya bagi kat ni tu. Terkini Palestin. Ramai follow diorang. Tapi ni antara yang trusted jugalah. Sebab saya tengok Nadir pun okey. Siapa nama tu? Nadir apa nama dia? Nadir An-Nuri kan? Nadir An-Nuri pun okey juga. Tu antara yang saya suka baca juga. Tu Kini Palestin tu. Aku nak share. Nadir An-Nuri pun okey. Kini Palestin pun okey. Kini Palestin ni geng-geng MyCare. Yang geng Abdul Sharif. Dia ada geng Palestine Center of Excellence Research dia lah. Nadir An-Nuri tu Nadir lah. Geng apa? Aqsa Defender kan. So okey tak apa. Ikut je. Supaya kita terdedah. Wallahualam. Ustaz, alhamdulillah dah 11.42 kita sebab bincang isu semasa ni. Memang sangat menarik untuk kita tahu kan Ustaz. Jadi kita dah lebih masa ada ambil masa Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz untuk semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua.